Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi. Seterus ke butiran 020100 Kebajikan Masyarakat. Sekarang ni seperti yang Rantau Panjang maklumkan, sekarang ni musim tengkujuh ataupun musim banjir. Jadinya soalan saya pada pihak kementerian adalah sukarelawan JKM ni memainkan peranan yang sangat penting. Adakah sukarelawan JKM yang di-employ itu dilatih agar bersedia menghadapi banjir seperti sebagai penyelamat dan sebagainya. Dan pada Mac tahun ini, 3 pegawai JKM terpaksa manjat ke atas bumbung pacuan 4 roda yang dinaiki mereka untuk menyelamatkan diri apabila banjir secara tiba-tiba naik dengan mendadak. Soalan saya adalah bagi pegawai dan sukarelawan yang bersama-sama JKM untuk mengendalikan mangsa banjir, adakah kerajaan ada menyediakan perlindungan seperti insurans semasa mereka melaksanakan tugas? Seterusnya saya ingin memetik data yang dikeluarkan oleh DOSEM mengenai jumlah kadar kesuburan 2022 di Malaysia yang mengalami penurunan kepada 1.6 anak bagi setiap perempuan berusia 15 hingga 49 tahun kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya iaitu 1.7. Trend menurun ni dia begitu konsisten sejak 2013. Dan secara tak langsung ia akan menyebabkan negara Malaysia ni menjadi negara menua dengan lebih cepat. Kalau di luar negara seperti di Denmark dan Sweden, kerajaan memberikan children allowance dengan izin sehingga anak berusia 18 tahun bagi membantu membesarkan anak. Jadi soalan saya pada pihak kementerian adalah adakah ada perancangan untuk kementerian berbincang. Saya pun faham mengenai kekangan peruntukan, keuangan dan sebagainya. Jadinya mungkin kementerian ada perancangan untuk berbincang dengan negeri-negeri untuk memberi insentif kelahiran sebagai galakan untuk perempuan melahirkan. Seterusnya bagi maksud bekalan 48 butiran 020300 ISM. Terdapat peningkatan peruntukan, apakah kegunaan khusus yang digunakan oleh institut hasil pada suntikan ini, dan kerajaan pada September sebelum ini menyatakan bahawa kursus penjagaan kanak-kanak dan warga emas dijangka bermula awal tahun hadapan adalah ditempatkan di bawah ISM dan kursus terbuka pada mana-mana pihak yang berminat. Melalui kursus ini, adakah kerajaan akan mengiktiraf kursus ini sebagai sijil kemahiran ataupun sijilan biasa? Ini penting sebab nak memastikan kursus ini menjadi nilai tambah buat peserta bagi memudahkan mereka mencari pekerjaan yang bergaji di dalam bidang tersebut. Seterusnya bagi butiran 020200 pembangunan wanita. Antara jurang dan cabaran utama terhadap keupayaan wanita dalam agenda pemekasaan wanita adalah penyertaan dan peluang ekonomi, keganasan terhadap wanita serta perkahwinan dan keluarga. Oleh itu penting untuk kerajaan membangunkan dasar pengembangan wanita yang seiring dengan cabaran wanita di Malaysia. Dan kadar guna tenaga wanita di Malaysia ini adalah pada tahap 55%. Walaupun kerajaan mensasarkan meningkat kepada 60%. Jadinya saya nak tanya pada pihak kementerian, apakah pelan khusus kerajaan bagi memangkin minat dan keupayaan golongan wanita untuk bekerja ataupun menjadi usahawan? Dan sehingga hari ini, adakah kerajaan akan adakan dasar yang lebih baik bagi memastikan sektor awam dan posisi pembuatan keputusan dasar dapat disertai oleh golongan wanita yang lebih proaktif dan ramai? Dan di Sweden contohnya, Yang Berhormat Menteri, kadar penyertaan tenaga buruh wanita ni dia peringkat yang tertinggi Yang Berhormat Pengerusi, iaitu di kadar 81.3% pada tahun 2022. Dan saya nak bertanya pada pihak kementerian, adakah ada perancangan kementerian dapat memperkenal dasar yang lebih kurang sama dengan apa yang dilaksanakan di Sweden untuk menggalakkan pengagihan tanggungjawab penjagaan anak secara saksama antara ibu bapa serta pengenalan cuti ibu bapa secara eksklusif supaya kaum bapa juga memainkan peranan penting dalam penjagaan anak. Saya percaya
kalau misalnya kita committed dalam melaksanakan kesaksamaan jantina dan mewujudkan persekitaran di mana wanita mempunyai peluang yang sama untuk kemajuan kerjaya dan kejayaan kewangan, insya-Allah kita boleh capai sasaran untuk wanita ini kembali bekerja. Dan seterusnya taska OKU iaitu butiran 031800. Taska ini selalunya diharap akan memberi peluang dan ruang kepada kanak-kanak kurang upaya dapat meringankan beban keluarga berpendapatan rendah untuk mendapat asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Soalan saya pada pihak kementerian adalah sebab sangat menyedihkan hanya 11 taska khusus untuk kanak-kanak OKU beroperasi setakat 31 Januari baru-baru ini. Adakah kerajaan akan menyemak semula modul penubuhan taska ini supaya lebih mudah dibuka dengan lebih banyak di negara kita seiring dengan keberadaan anak-anak OKU ini? Dan baru-baru ini kerajaan menyatakan akan mewajibkan kursus asas asuhan kanak-kanak kurang upaya kepada pihak yang mengendalikan taska. Adakah mungkin kementerian boleh kongsikan pelan kerajaan bagi memastikan semua pengasuh di negara kita menjalani kursus ini? Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Pada Sulong. Silakan Yang Berhormat Kepala Batin.